Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu kembalilah untuk sidi ulang kaji pengajian kita untuk bulan ini. Jadinya kita sambung lagi lah pembacaan tafsir kita pada surah Al-Mulk, yakni duduknya pada surah yang ke-67 daripada bilangan-bilangan surat Al-Quran. Jadi pada pengajian kita pada pagi baru ini, pagi Sabtu baru ini, kita baca ayat yang pertama. Kemudian malam ini kita masuk ayat yang kedua. Dan insya-Allah kalau kesempatan kita masuk ayat yang ketiga. Jadi setelah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di atas diri dia dengan keberkatan yang ada di tangannya, dan disebut pula dengan Al-Mulk, yakni sifat dia yang menguasai atau memerintah di dunia dan memerintah di negeri akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi dengan menyebut di atas diri dia wa huwa, yakni merujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ala kulli syai'in qadir, di atas sesuatu itu maha kuasa. Maksudnya di atas segala penciptaan yang dia cipta itu, dia menguasai segala-galanya. Kemudian sambung ayat yang kedua, wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Baik. Ayat yang kedua, Allah Taala menyebut dia mensifatkan di atas diri dia. Nah, dia panggil Allazi itu isim mausuf. Maknanya Allazi itu merujuk kepada diri dia, yang memberi makna dalam terjemahan Melayunya yang. Nah, setelah dia cerita diri dia, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia sambung lagi. Dia mensifatkan di atas diri dia, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup. Jadi hidup itu merujuk kepada kehidupan yang kedua lah, setelah berlaku
kematian. Nah, jadi bermaknanya tiap-tiap yang bernyawa itu akan menemui matilah, termasuk kita-kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dah, liyabluwakum dengan maknanya untuk menguji kamu. Dijadikan mati dan hidup balik itu untuk menguji akan kita-kita semua ni, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi penentuan kehidupan manusia itu ianya berada dalam satu posisi, yakni baikkah kehidupan dia, burukkah kehidupan dia. Kebergantungannya, terjemahan yang sebenarnya ialah apabila dijadikan al-maut. Nah, sebab apabila diambang al-maut ni tuan-tuan sekalian, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di manakah letaknya posisi manusia itu sendiri pada kehidupan yang selepas daripadanya. Dah. Maka di sinilah akan datang cobaan-cobaan, ujian-ujian yang begitu dahsyat yang merupakan pembalasan yang sebenar. Dan di situlah terletaknya nilai kehidupan manusia yang kita hidup di hari ini itu. Mana-mana di antara kita ni ayyukum ahsanu amala, yang terlebih baik nisbah amalan dia. Penentuannya ialah apabila didatangkan al-mauta wal hayata. Nah, atas dunia learn ini boleh kecek belaka lagi, boleh berdialog lagi, nah, boleh kona lagi, boleh lepeh lagi. Nah, nak buat lagu mana pun, asal benda tu salah, jadi tak salah. Benda tu salah, betul-betul dah salah, tapi jadi tak salah. Sebab apa jadi tak salah? Sebab dia merasakan tidak bersalah. Nah, dia keadaan manusia ini paling baik sekali tuan-tuan sekalian apabila ia merasakan dirinya bersalah. Nah, apabila dia merasakan diri dia bersalah, maka letak duduk diri dia itu, dia bukan berada dalam satu zon yang aman. Nah, bukan dia berada dalam satu zon yang selesa. Kenapa kita dikejutkan kadang-kadang dengan penceritaan hak yang pelik-pelik atas muka dunia ni? Macam-macam orang, macam-macam perangai. Dan mereka itu mereka-reka akan dosa ni, macam-macam jenis dosa. Beraneka ragam dosa. Nah, terbaru dan terkini itu, maknanya orang tu sanggup memurtadkan diri dia. Kerana apa? Kerana dia berasa tak bersalah. Dia rasa orang cara ke dia tu salah. Sebab I tak buat apa-apa. Nah, I tak sakit hati orang. I tak menyusahkan orang. Nah, sebab apa? Dia berasa diri dia tu tak salah. Lalu dia berada dalam zon yang selesa. Ikut pandai nak buat apa pun. Nah, kalau kita berasa diri kita salah,
Maka kita berasa diri kita ni dah aman. Berasa susah, berasa serabu, berasa tak selesai. Nah, kebarangkalian kita tu hari ni rasa ralik sikit. Orang bang lucu. Allah dah semayang lagi ni. Kita berada dalam keadaan gelisah. Kita berada dalam keadaan yang tidak aman. Sebab apa? Kita merasakan kita bersalah. Dan merasakan diri bersalah lah tuan-tuan adalah sifat yang terpuji. Walaupun tidak bersalah, tapi dia merasa bersalah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, inni la astaghfirullah hafi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku memohon ampun akan Allah, beristighfar akan Allah pada tiap-tiap hari itu, fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari, walailatin, dan malam. Maknanya Rasulullah menghabiskan masa sehari semalam tu dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Sebab apa? Nah, adakah Rasulullah itu bersalah? Cikgu? Tak salah kan? Adakah Rasulullah itu orang yang berdosa? Berdosa tak? Tak berdosa. Dan kita sendiri pun kena beriktikad bahawa Rasulullah ini orang yang maksum, tidak berdosa. Tapi adakah salah di sisi Rasulullah SAW di atas diri dia untuk merasakan diri dia berdosa? Atas diri dia tu, dia merasakan diri dia berdosa. Adakah salah? Tak salah. Dia rasa diri dia berdosa, tapi dia tidak berdosa. Nah, maka di sinilah terletaknya orang panggil peringkat darajat takarrubnya, hampirnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia merasakan dirinya berdosa. Dia merasakan diri dia salah. Lalu bila dia merasa diri salah, diri dia berdosa, lantaran dia minta maaf. Dah. Minta maaf dengan perasaan yang pilu, dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang gerun. Nah, maka di situlah barulah orang panggil, kalau sepatutnya ada air mata, keluarlah air mata. Kalau sepatutnya ada air hidung, tubiklah air hidung. Sebab apa? Dia meminta sesuatu dengan perasaan hati dia. Nah, cuba kita minta sesuatu dengan tidak perasaan hati, kan santai kan? Nah, baca doa siap yang dengan lagu-lagu sekali, melenggang-lengguk lagi. Nah, kadang-kadang super olahan suara-suara nyanyian lagi. Nah, kadang-kadang gabung pula, ambil lirik-lirik lagu Hindustan, bubuh dalam, buat jadi doa. Nah, kalau Allah Ta'ala bukalah apa benda ni, hijab dia, kita boleh tengok bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mendengar doa seseorang dalam keadaan menyanyi-nyanyi. Dalam keadaan yang melagu-lagu, yang tidak datang daripada kepiluan dalam hati diri dan perasaan dia. Gamuk-gamuk Tuhan nak pandang kerana kamu. Sebab tu ada sekitar seorang wali Allah, bila dia memohon kepada Allah, dia tak jadi nak mohon. Dia acu akak tangan jadi senyap. Sebab apa? Perasaan hatinya lebih dahulu sampai kepada Allah Ta'ala sebelum mulut dia melangkah, sebelum mulut dia bergerak.
Sehingga malaikat yang menulis, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku confused. Nak tulis apa tak tahu benda nak tulis. Sebab malaikatnya dia tahu hak bunyi itu je. Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikatku, aku terlebih tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Jadi bermakna tuan-tuan sekalian, yang menjadi masalah kepada kita di hari ini apabila kita merasakan diri kita tidak bersalah. Nah, walaupun benda tu salah. Macam orang langgar api merah tu lah. Nak cepat baling kiri kanan. Tak ada orang. Dah, jatuh gear satu kau tanggi. Maka pada masa tu salah ke tak? Salah tak? Salah tak? Salah. Tapi kalau kita tanya dia apa tepuh api, langgar api, tak ada orang. Nah, dia akan fight juga benda tu supaya benda tu jadi tak salah. Tak ada orang tu buat benda. Pergi masa bah, saya banyak hal. Dia akan buat berbagai alasan untuk menceritakan bahawa diri dia tu tidak salah. Tapi bagaimana kalau orang bersalah? Nah, mungkinlah hak tadi kita sambung sikit atau langgar api ni. Nah, jadi kebetulan trafik ada belakang. Dah, trafik pun zoom kejar, bunyi siren, wing zak wing. Kau nak langgar api? Nak cepat apa? Dia kata nak cepat. Cepat tak cepat pun sama, awak salah. Lalu trafik dengan tak ada segar selunya ambil surat. Maknanya sejauh mana dia berasa bersalah? Jikalau dia nak membuat alasan lagi, dia tak akan bayar saman tu. Keluar warang cakap. Nah, orang yang tidak merasa bersalah ni, dia akan reka kok mana untuk lari daripada kesalahan itu. Dia pun ambil tekad bagi atas panjang. Dah, dia lari duduk di haknya. Boleh nak pergi cari tak kamu? Tak lah. Sebab apa? Dia berasa tak salah. Tapi kalau orang berasa diri dia tu bersalah, dia duduk di mana pun dia akan rasa kesalahan dia. Dia dihantui oleh perasaan takut. Itu perbezaan manusia. Nah, baik. Makanya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala jadikan kita hidup sekejap ni, kemudian mati. Nah, bermulalah gerbang kehidupan yang kedua. Dan disitulah tempat tilik pandang di atas diri manusia itu nak lari ke mana. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terlebih baik nisbah amalan dia. Maka orang yang baik nisbah amalannya, maka dia berdapat keberuntunganlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan ruang masa waktu yang kita ada ni sekarang tuan-tuan sekalian, sebelum Allah Ta'ala menjemput kita, marilah kita adjust hidup kita ni supaya menjadi manusia yang terbaik. Baik apa? Amalan nisbah amalan kita. Yang kemasa dan waktu itu senantiasa berjalan. Dulu kita kecil-kecil, zaman budak, duk bunga, duk melopak dan sebagainya lagi. Sekarang kita menempuhi alam dewasa, alam remaja. Kemudian menempuhi gerbang, orang panggil kehidupan yang menerima kefanaan. Dah,
Kefanaan itu dengan makna di saat kehancuran Allah SWT hancurkan satu persatu daripada kehidupan kita. Apa dia dulu muda, Allah Ta'ala peracur muda jadi tua. Panca-panca indera kita dulu mata cerang, mata cerah, baca Quran tu hok alu, hok poket, hok mini tu boleh baca dengan tak ada cermin mata. Sekarang ni kita mengalami kefanaan, dihilangkan, difanakan akan penglihatan yang terang jadi kabur. Kena pakai bantuan cermin mata. Dulu sagok rambut hitam kelip. Bila ni dihilangkan, difanakan sifat hitam itu, timbul putih. Jadi putih dah. Jadi toki lah leling, toki. Dah, Pak Puan jadi tuk. Dah. Dulu kulit kita terus mecing molek. Lah ni umur diambang 50 dekat 60. Tak ada dah. Apa nama ni, hok terik tu, hok mecing tu tak ada dah. Jadi kecut. Celah-celah mata ni dah jadi kusam. Orang kata kusam, mata dah nampak kusam sekarang. Jadi bagaimana untuk menghilangkan kekusaman yang ada di wajah anda? Pakailah glowing screen care. Anda kelihatan muda dan cantik. Lepas tu wujudlah orang panggil kilang-kilang kosmetik dan sebagainya lagi, iklan-iklan yang mempromosikan benda tu supaya dijadikan industri untuk nak promote manusia ni jadi cantik. Sebab apa? Sebab takut ketua. Ada pembedahan dah lah ni. Masuk dengan gel tu, gel ni ada belaka. Sebab apa? Takut ketua. Hakikatnya kena terima. Kita sama tua dah kan? Orang ada rumah. Orang ada rumah mau berapa dah? Ada yang 50. Kita 50 lebih, kat 60. Balik lagi lepas semayang, buat air sikit buat air kopi apa semua gitu. Kau nak makmum, tak mau tidur lagi. Masa tu panggil makmum dah. Yang darling apa sebel tak ada. Budak manis kalau sebut pun budak manis. Kita pun berasa kadang-kadang kita mikir kau kata malam ni kan dia promote benar kali. Laki bini tu dia promote. Dia buat gambar, dia pun pamer dalam Facebook. Happy anniversary dia panggil ke benda. Aduh. Terima kasih darling. Caca budak lah tu. Nak wayak ke orang ramai. Nak wayak ke dunia luar. Nak suruh orang lain pakat tengok bini kita. Itu satu penyakit kan? Satu penyakit. Sebab apa kita puas dah kelih bini kita, nak suruh orang lain kelih pula. Cuba jawab dengan jujur. Tapi dalam ni tak ada lah terlibat benda-benda gitu dah. Tak ajing pun dah. Kita ni berasa puas dah ke tengok bini kita? Dia suruh orang tatak dalam Facebook tu sampai dunia boleh tengok tu. Tu penyakit lah sekalian. Penyakit dalam diri. Jadi baiklah. Kita melalui zaman kefanaan. Satu persatu. Jadi hilang. Banyak benda dah hilang. Dulu ketuk tu bunyi sedap. Ketuk kan? Bekok molek pergi sanggai kat bini brrr. Mesti. Oh jahat. Ego dua. Bini pun putih. Suka kik. Sebab apa? Zaman muda dia gerik dia punya punggung dia tu kemas hari. Jadi tahan sikit, pam dia tekan itu bunyi pop. Jadi berasa hebat. Lepas ni aku tekan molek tengok. Tak kena lagu menyeceh nak ayak wi. Kan dapat kepik kain kan. Kepik dah. Sahabat kata main je lah.
Nah, sebab apa? Gerik dia tak kemas ha. Kadang-kadang dia tu jadi beratur gitu, macam ke main wah cokok tu kan, jadi tek prek bunyi setir gitu. Masuk lain ibu lah maknanya kalau main cokok kau. Mana segala benda Allah Ta'ala perabi belakang. Jadi semasa kita berada dalam kehidupan yang sebegini, apa salahnya kita maksimalkan kehidupan kita semampu yang mungkin daripada kehidupan kita. Dunia pun tak boleh terima dah sebab dia kata peceng. Cikgu dah. Sebab apa ada istilah peceng? Sebab kalau tu berkaca kerja kat dia ni jadi masalah. Kan fighting. Kan hak ni hak susung di mana memori baru ni cari tak temu, tak ingat. Lepas tu nak tengok cari spek pula lah. Spek dia mana saat ni? Spek dia mana? Ya kan nak pusing. Habis ada arah nak buka sorok tu. Weh, spek pegang tangan. Spek pegang tangan tu yang cari boleh. Nah. Sebab apa? Kita melalui zaman kepanaan. Kehancuran. Nah. Jadi masa ni kita maksimal lah. Semampu yang mungkin. Mungkin tak boleh baca Quran dengan keadaan mata yang cerah, pakai cermin mata. Dah. Tidur jendera, tidur sedap habis musim dah. Umur peringkat 50, 60 ni tak boleh nak tidur sampai 10 jam. 4 jam dengan 5 jam tu banyak dah. Sebab balikkan tidur pukul 10 atau pukul 11, pukul 3 kejut. Sebab apa? Masa tidur kita tu telah banyak hilang dah. Dah, Allah Ta'ala nak pinjam, beri pinjam umur kita sikit-sikit tu, maknanya Allah Ta'ala arahkan malaikatnya supaya mengejutkan seseorang daripada ketidurannya. Sebenarnya Allah Ta'ala kirim malaikat, faham daripada hadisnya. Tiap-tiap malam Allah SWT mengirimkan seorang malaikat untuk mengejutkan hamba-Nya. Terkejutlah hamba tu. Kejang celek. Nah, kalau jenis malah agak buat kerah ketung gitu, tarik selimut semula. Perang sikit jenera pula. Nah, kalau siapa yang merasakan itulah saat keemasan, masa yang paling berharga, maka dia pun bangun. Dia ambil air sembahyang. Nah, kemudian dia pun akad takbir, mungkin sembahyang solat tahajud dan sebagainya lagi. Guna ruang masa dan waktu sebelum daripada subuh, dia panggil waktu-waktu yang paling berharga ialah di sisi waktu sahur. Dan wabil asharihim yastaghfirun, dengan waktu-waktu sahur mereka itu yastaghfirun, yakni memohon istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tip-tip dan petua-petua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran demi untuk memberi kesan kepada kehidupan manusia supaya manusia itu jadi sihat, hidup dalam keadaan sukses, hidup dalam keadaan ceria. Dah, apabila berlakunya ritual ibadah yang seperti itu. Baiklah tuan-tuan sekalian, saya nak balik kepada kita tadi. Wa huwal azizul ghafur. Maka dia menyebutkan di atas diri dia tadi. Kalau di atas ayat tabarakallazi itu dia sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apabila dia sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dia menyebutkan di atas diri dia itu wa huwal aziz. Aziz itu kalau faham bahasa kita dia panggil sifat pemerkasaan. Nah,
Kalau dalam bahasa di sana dia panggil sifat Allah masculinity, dia panggil. Yang dibangsakan kepada kejantanan, bukan Tuhan itu jantan. Sementara Al-Ghafur itu dia panggil sifat yang dibangsakan kepada feminim, sifat kelembutan. Maknanya di antara perkara-perkara yang berlaku di antara al-mauta wal hayah nanti, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sifat pemerkasaan dia tu. Di atas apa? Di atas si kafir, orang yang derhaka, dan orang yang hidupnya tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala atau menantang Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ dia akan gunakan Al-Aziz dia, kemahaperkasaan dia. Sementara orang-orang yang ingin kembali kepada Allah dengan makna dia berdosa, kemudian dia transfer balik dosa-dosa dia tadi, diolahkan supaya menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ dia panggil orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di atas sifat kesalahan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dengan Al-Ghafur. Dan orang yang mengambil guna, mengambil manfaat daripada sifat Al-Ghafur yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang paling bertuah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sudi mengampunkan seseorang itu. Sebab itulah Allah Ta'ala akan jadikan kita ini daripada makhluk yang berdosa. Kerana ekspresi daripada sifat Al-Ghafurnya untuk mengampunkan segala dosa-dosa manusia. Dan mengangkat manusia itu menjadi hambanya dan kekasihnya. Innallah ayuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isu ada. Yakni dalam penghuraiannya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kematian, kemudian ciptakan kehidupan apabila manusia melalui alam dunia. Bila kita terjemahkan alam dunia, maka step yang kita akan tempuhi ialah al-mauta wal hayata, mati dan hidup semula. Kemudian didahulukan mati itu daripada hidup di dalam susunan ayat ini. Kerana apa? Kerana kematian itu menimbulkan rasa takut kepada orang yang mendengarnya. Bila kita cerita pasal mati, maka timbul perasaan dalam jiwa manusia. Mari perasaan takut. Mari perasaan tidak dah rasa bersungguh dan menginginkan kenikmatan dunia yang lebih-lebih. Kerana apa? Disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, uzkuru, sebut oleh sekian kamu, dia kata hadimul lilladzat. Aksiru, perbanyaklah sekian kamu akan menyebut hadimul lilladzat, yang akan meranapkan segala kelazatan-kelazatan. Dari segi apa? Dari segi perasaan.
Bila kita banyak sebut benda ni, jadi nak cari kenikmatan, kelazatan ni tak ada dah. Sebab apa? Satu masa apabila manusia dalam keadaan yang seperti ini, segala kelazatan dia tak ambuh dah. Maka sebelum kita menemui situasi yang seperti itu, kata Rasul, kita sebut dulu. Jangan sampai saat tu. Nah, kerana kalau orang minat kumpul harta dunia, mungkin dia minat tanah. Dia minat beli tanah, ada duit beli tanah, ada duit beli tanah, ada duit beli tanah, kata banyaklah tanah dia. Satu masa dia menemui satu saat, dia dekat nak mati dah. Dekat nak mati dah, tuan-tuan sekalian. Dikelilingi oleh anak-anak, isteri, dah, kawan-kawan. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah, mari gerak tanah. Teban ni gerak tanah. Dah. Maka pada masa tu, dia boleh tengok lagi, boleh kenal lagi. Dia pun orang tu sebut, bah, ada tanah nak jual. Murah-murah je. Sebelah Haji ni dia kata, tapi dekat buaya. Nah, 300 hektar. Berapa hektar? Nah, bukan orang tu tanya. Dia nak sebut ni. Tak mahal, 300 hektar. 300 ringgit hektar. Amba nak tanya gamuk-gamuk dalam keadaan yang seperti tu, orang tu nak beli tak tanah tu? Nah, sebab apa? Satu masa, satu saat, hadimul lil lazat. Kelazatan orang tak mahu dah. Nih. Kalau seorang tu minat orang perempuan, dia minat orang perempuan cantik, dia minat orang perempuan comel. Minat bukan sungguh. Habis rata dunia dia pergi cari. Nah, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, nak mati sangat dah ni, marilah orang puang sutibah. Sutibah mari orang puang, duk lekong dia tu telanjang belaka-belaka. Mempamerkan kecantikan tubuh badan mereka. Saya nak tanya, pada masa tu orang tu nak tak lagi? Berasa nak bangun ke tak? Sebab apa? Masa tu dia panggil hadimul lil lazat. Jadi yang Rasulullah sarankan kepada kita, jangan sampai masa tu. Keadaan yang kita ada sekarang, uzkuru hadimul lil lazat. Perbanyaklah olehmu menyebut akan perkara yang menghilangkan kelazatan. Ya, kalau kita duduk ratik sini, sama-sama kita deh. Saya biasa cakap dengan cikgu, cakap dengan apa namanya ustaz Rani kita, cakap dengan abang mi kita. Ami kita ni rasa kedok lama dah kita nak mati dah. Gitulah ustaz. Jangan lagu mana ni. Tahu saya pun merasa ke menega-nega pun nak kurang dah malah dah. Dia mari dah. Sebab apa? Hadimul lil lazat. Sebab apa? Kita rasa dengan umur yang kita ada, kekuatan fizikal kita, mental kita, kita nak maksimumkan untuk menikmati kelazatan tu, rasa ke orang Melayu kita kata dak padang gai. Nah, mula minat sangat cakap orang puang, saya cakap malah. Tambah dah. Tak apa-apa kan? Alah, ni sakit pinggang, kakak sakit lutut, bersebab. Piti ada pun, boleh buat benda tu. Nah, sebab apa? Nak menggunakan maksimal kelazatan tu tak boleh. Nampak? Jadi pada masa tu kelazatan pun jadi ada hati. Tanah banyak jual dah Ustaz. Jual. Kat baru ni dia kata ada seorang ustaz tu kebun nak buat pusat tahfiz. Tanah saya 15 hektar.
Jadi kebetulan kena dengan bincang cakap, dia ambil ustaz buat. Dia saja 15 hektar. Sebab apa? Dia sudah merasakan hadimul lil lazat. Kelazatan dunia dia tak duk tu. Sebab baru balik daripada IJN. Buat dia panggil apa? Bypass. Dah, bila kita temu dia kata ustaz learning, Allah minta maaf saya. Kalau ustaz nak jumpa ustaz mesej dulu deh, mesej WhatsApp lah, WhatsApp malam. Sebab kadang-kadang ustaz saya banyak kena rehat dalam ni. Ya, pagi-pagi tak gaduh buka telefon lagi. Baru ni ustaz dia kata saya duduk dalam bilik air. Cucu dia tu saya tengok buang air, cucu mai katok pitu tandah, pitu jamban. Gong topa itu. Saya ustaz boleh nyawa 3 minit lebih ustaz. Tak boleh nyawa. Dia tak boleh dah. Kejut tak boleh dah. Apa? Boleh kejut orang bypass, tak boleh kejut. Oh, dia kata muncullah ada anak saudara. Masih dah abang rasa keselak dah ustaz habis itu. Kini cucu katok pintu jamban. Saya nak tanya, kat mana pada masa tu kita nak maksimalkan kelazatan kita? Nah, sementara ibadah yang Allah Ta'ala suruh kita praktikkan bukan satu amalan-amalan yang menyiksa tubuh badan manusia, tak ada. Semayang adalah senaman yang paling ringan. Nah, duduk fikir, tafakur sekejap, kita baca Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Tak habis modal pun. Ni buat apa perabi-perabi modal, piti-piti peceng tu pergi beli basikal. Allah tolonglah. Beli basikal berlawan pula. Hak mu berapa ribu, hak ni berapa ribu, hak saya paedah ni harga ni, kosing harga ni, semua kabel bos. Nilai berapa ribu. Minat tahu tak minat ada kaya tak tahu. Sampai 30,000 ada. 40,000 suti. Cukup baik je. Saya nak pergi beli kayu di Kuala Berang, lagi di Gembong. Lepas tu duduk Kuala Berang lama duk betang tu, siapa so balik. Kata gaduh mana ustaz nak balik ni, kita nak pergi tengok sini-sini. Saya balik pegang pukul 4:30. Temu hala balik gini. Lembek dah nampaknya, seksa ke tubuh. Tak sesuai senaman tu, gerak laku fizikal tu dengan umur perekat tu tak sesuai, tak sebuah lah. Tapi oleh kerana nak bertewah, nak buat cakap sedap, marah boh. 30 kilo bagi, 30 kilo balik, 60 kilo marah boh. Tuang tu agak gering sampai ada rumah, capur ngelacor basikal kasar. No apa benda kau? Minta maaf lah kalau ada orang sensitif saya sebut benda gini, rugi masa. Kena beli baju dia pula, aksesori dia tu pula, topi dia tu pula. Tak kena satu dia tak kena. Pada saing kita tu tak kena. Sebab kan dia sebalah belaka topi korok dia berlubang-lubang tu kan. Dan dia sebalah macam makhluk asing gitu kan, kita tengok kan. Sekali tak kena tarai. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ruginya hidup. Orang dulu ulama-ulama tok guru tu saya ingat, orang dulu baik basikal. Orang tua kan. Ia tak ada sana main gym apa, tak ada. Kalau dia mati pun dia kena demam-demam yang agak ringan, demam-demam panas gitu. 3 minggu mati ya. Dia tak ada penyakit kritikal macam hari ni, tak ada, mana ada orang dulu. Kerana gaya hidup mereka itu gaya hidup yang paling baik sekali. Kita gaya hidup hari ni punah jannah habis.
Malang-malang gini main badminton. Main badminton malang. Dah. Main futsal. Semua cara-cara gaya hidup yang tak sihat. Kenapa? Kita menyanggah fitrah kehidupan yang Allah Ta'ala jadi. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Tuan-tuan baca dalam Quran. Malam itu Allah Ta'ala jadi untuk kerehatan. Tuhan jadikan siang itu untuk kamu mencari kehidupan, gerak lagu fizikal. Untuk menyadak dengan cara untuk menyadak dia kerja kontrak dengan cara kontrak dia, hak kebun dia, hak cedung dengan cara kebun dia bila al-laila an-nahara pada waktu siang. Sementara waktu malam kena rehatlah. Ni pergi main futsal. Yalah berjelai kurullah. Bawa habis. Game yang ketiga kita kena dah bagi-bagi kan main dulu. Allah letih hidup kita tengok. Sebab apa? Manusia itu tidak hidup sebagaimana fitrah. Kehidupan yang Allah Ta'ala jadi. Dia menyanggah. Maka yang menunggu dia adalah kebinasaan dan kerosakan di atas dirinya sendiri. Baiklah. Kemudian berkatalah para ulama, mati itu bukan bererti membawa satu kebinasaan dan terputus kelangsungan hidup, tetapi ia adalah merupakan alam perpindahan daripada satu alam ke satu alam yang lain. Kerana sabitlah mengikut hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya hadis Muslim. Nabi SAW menyebut, inna ahadakum idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu wa annahu lasami'u qar'ani alihim. Sesungguhnya apabila seseorang kamu diletakkan di dalam kuburnya, sedangkan sahabat-sahabatnya telah meninggalkannya, sesungguhnya benar-benar ia mendengar bunyi derap kasut-kasut mereka. Bunyi kletak bunyi. Nah, nak menceritakan bahawasanya bukanlah mati itu satu alam yang binasa, terputus langsung kehidupan manusia, tak. Bunyi. Bila bunyi kasut, benda lain lagi bunyi. Nah, sebab itulah orang-orang zaman dulu bila ada orang mati, dia pergi ngaji atas kubur. Sebab apa? Dah suara kasut bunyi, tak kau orang ngaji tak bunyi. Tu cara apa benda ni sebut tayang agak lebih mudah gitu. Dan sabda Nabi SAW yang bermaksudnya, demi Tuhan dan nyawa saya di tangannya, bukanlah kamu telah mendengar apa yang saya katakan daripada mereka mendengar, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Maka mati itu merupakan terputus hubungan ruh dari badan dan bercerainya nyawa daripada jasad. Maksudnya berlaku perpindahan ruh daripada badan manusia. Baik. Sama sikit lagi. Nah, yang dikatakan mati itu kerana Allah Ta'ala untuk menguji manusia. Manusia mana? Ayyukum ahsanu amala, manakah yang di antara kamu yang terlebih baik ataupun terlebih jahat ni sebab amalannya. Nah, kemudian diberi balasan di atas amalan-amalan yang bersangkutan dengan hati dan amalan-amalan yang bersangkutan dengan anggota badan. Jadi nak cerita bahawasanya potensi daripada dosa yang berlaku pada diri manusia itu, daripada nilai-nilai kejahatan itu dua. Yang pertama berpunca daripada amalan-amalan hati. Nah, kemudian rentetan daripada amalan hati itu akan berlaku pada anggota-anggota badan. Nah, contohnya sakit hati. Sakit hati.
Sakit hati apa? Orang panggil sakit hati kat orang. Nah, bila dia sakit hati kat orang, nah, dia akan memperluaskan lagi skala dia punya sakit hati tu, dia pun reka. Mungkin mulut akan bertutur dengan kata-kata yang kesat. Nah, mata akan memandang dengan satu pandangan yang merendahkan, memperkecil-kecilkan. Nah, mungkin digunakan gerak laku, tingkah laku dan sebagainya lagi. Kenapa? Punca daripada kedua-dua potensi dosa tadi. Daripada hati dan anggota badan. Baik. Setelah begitu keadaan manusia tadi melakukan kedosaan-kedosaan, kesalahan-kesalahan, sedangkan Allah SWT itu yang maha mereka cipta manusia itu lebih mengetahui di alam azali lagi, di atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dia pun menyebut atas diri dia dengan sifat Al-Aziz, yakni yang maha perkasa. Untuk apa digunakan kepemerkasaan dia itu? Untuk menyiksa sesiapa yang berdosa. Nah, kemudian Allah SWT menyebut atas diri dia tadi Al-Ghafur dengan makna dia maha perkasa. Hak ni maha mengampunkan dosa pada mereka-mereka yang mau bertobat lalu kembali kepadanya, yakni kembali kepada Allah. Jadi bermakna Allah Ta'ala jadikan dosa itu ada kebaikan kepada manusia. Kesalahfaham ya. Ada kebaikan pada manusia. Kebaikannya apa? Perbaikannya Allah SWT sedia memberi respon kepada manusia itu untuk mengampunkan dosa. Dan kalau tak ada dosa cikgu, Tuhan ampun pun dia. Seandainya kita kata Tuhan manusia ni tak berdosa. Nah, sebab itulah apabila aduan yang datang daripada para malaikat, Allah SWT jawab ringkas je. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat ni ada rayaan lobby, dia panggil lobby. Pergi lobby Tuhan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan tak jawab apa-apa aduan-aduan daripada para malaikat. Kenapa? Allah Ta'ala lebih tahu daripada apa yang dia nak ciptakan. Ada wayak kita tahu dah. Nah, lalu Tuhan kata ini a'lamu ma la ta'lamu. Apa masalahmu wahai malaikat? Apa masalahmu? Nah, pusing belakang kau kenjung lari, malu malaikat. Lalu Tuhan. Baiklah tuan-tuan sekalian. Panjang lagi. Situ dah nak habis. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kalau boleh sambung lagi. Nah, bahwasanya banyaklah yang menghikayatkan penafsiran ini, di antaranya Ibnu Abbas, kemudian Al-Kalbi, kemudian Al-Muqatil menceritakan, menafsirkan di atas ayat ini bahwasanya mati dan hidup adalah dua makhluk yang berjasad. Hidup satu makhluk yang berjasad, mati satu makhluk yang berjasad. Maksudnya mati adalah makhluk yang berbentuk seekor kambing biri-biri yang sangat cantik rupanya. Hari ini kita tak nampak mati. Orang kata mati. Kat mana mati? Mana mati? Tak faham. Tak nampak. Cuma kita faham daripada orang mati itu apabila dicabutkan roh daripada badan. Hatta roh sendiri pun kita tak nampak. Maka apabila berlaku cabutan daripada roh daripada badan itu, maka dipanggilkan mati.
maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa mampu menjadikan mati itu dalam bentuk fizik, dalam bentuk fizikal, selagi nanti akan dilihat oleh manusia. Bentuk mati itu ada setengah hadis yang mengatakan dirupakan seperti seekor kibas. Nah, sini dia sebut biri-biri. Tiap-tiap sesuatu yang melintas, apabila menghidu baunya, nescaya dia akan mati. Maksudnya, sifat mati ni, kata Ibn Abbas, kata Muqatil, kata Al-Qalbi, Allah Ta'ala buat bentuk macam seekor bee. Nah, kuasanya menghidup. Bila dia lalu dekat kita tu, dia hidup. Maka tak sekala tu mati. Jadi kita ni, kambing biri-biri tu tak mari hidup lagi lah. Ni, kalau ni mari hidup malam ni, esok tak ada aku. Itu katanya Ibn Abbas. Dan hidup pula adalah makhluk yang berupa seekor kuda betina yang berbelang, warnanya hitam dan putih. Dan dialah kuda betina yang dikendarai oleh para malaikat Jibril dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, selagi melangkah jaraknya sejauh mata memandang. Kata antara mufassir yang menyebut. Bentuknya lebih besar daripada kaldai dan lebih kecil daripada baghal. Lebih besar daripada kaldai. Kaldai nampaklah ni. Susah mana. Biasa kita nak arak tengoklah kaldai kan. Dia kecil pada kuda. Kalau kata kuda padi, kecil lagi. Kemudian lebih kecil daripada baghal. Menatang tu. Menatang benda ni kuda belang putih. Baghal ni hasil kacukan daripada kuda dengan kaldai, dia panggil baghal. Orang Terengganu sebut baga. Baga ni maknanya Pan Asian lah, hasil kacukan, breeding dia panggil. Nah, itik kita hok dak tu tina. Lepas tu mari hok datang pula bunyi bunyi gitu. Dia panggil itik serati. Nyegi tindih ke hok tu. Ke hok dak ni. Nah, nyegi tindih hok tu betul lah. Pak kita rang telur tu. Weh, baga hok ni. Macam mana bagal? Nak kata itik dak tu pun dak, nak kata itik serati tu pun dak. Body macam gaya itik serati. Color macam itik air, bunyi bunyi gitu. Baga dia panggil. Mudah je nak faham baga kita, bagal. Jadi kalau bahasa Arab dia panggil bagal. Kalau bahasa moden ni, bahasa agro ni dia panggil hyperbreed lah. Mana hyperbreed. Jadi tiap-tiap sesuatu yang melintas, apabila baunya dia akan hidup. Tiap-tiap benda yang hidup yang dipijaknya pasti berada, benda itu juga akan hidup. Dan bekas pijakan yang dikendarai oleh Jibril itulah yang diambil oleh Samiri. Dia agak sikit cerita. Boleh faham tak? Maknanya hidup ni Allah Ta'ala boleh buat fizikal. Bentuknya seperti kuda. Pernah ditunggangi oleh Jibril. Nah, dan sifat dianya bila dia hidup, sesuatu jadi hidup. Dan bila dia pijak sesuatu, jadi hidup. Itulah cerita panjang lah, kalau nak cerita-cerita semula lah. Yang Nabi Musa pergi menajak di Bukit Turi Saina tu. Kemudian kaum dia minta buat festival. Buat pesta lah. Kerana menang lawan perang dengan kaum Jabarin. Kalau kita menang-menang ni, ya Rasul, ya Musa, kena buat pesta lah. Kita enjoy, kita makan-makan, kita berjoget-joget dan sebagainya lagi. Nabi Musa larang. Tak boleh. Jangan lakukan apa-apa sesuatu sebelum daripada aku pulang daripada munajat di Bukit Turi Saina.
Jadi masing-masing Bani Israel ni bahawa akal tuan-tuan sekalian. Tak puas hati. Hei. Nah, Nabi Musa arahkan kepada Harun suruh jaga kaum dia. Sementara Harun mereka ceritanya pergi munajat dengan Tuhan di Bukit Tur Zainab, panjang-panjang cerita, tok-tek situ. Dia kata Musa tak ada dah. Adanya Harun. Harun jadi apa? Dia kata jenis dok apa kecek gitu. Jadi adalah kepala masang seorang. Buat pesta lah Nah, habis-habis maksimal buat pesta kita nak buat benda. Nak. Lalu dia ke patuan anak lembu tu. Raka kita buat patuan anak lembu ni. Buat pesta lah. Orang apinya dengan berjogetnya dengan apa ni. Jadi nak suruh pergi nampak orang panggil hebat parti tu. Dah, nyemari akalah As-Samiri ni. Sebab As-Samiri ni katanya anak angkat Jibril. Dah, dia pergi cari rupu tepat hok Jibril pijak tu, bekas sapak kaki tu. Jadi ambil rupu ni lah. Dah, mari kawan-kawan, kita tengok satu keajaiban. Dah, Musa ajak sembah Tuhan, ajak lagi sak patak, dia kata balik pun dah. Tuhan mari di mana? Ni, nak tengok Tuhan hak sungguh ni. Dia ambil upuk tu, bubuh dalam mulut. Jadi itu. Hidup tu katanya bunyi, lembu tu bunyi berboh, bunyi hata. Dia kata, nampak? Inilah Tuhan. Ni lah Tuhan sebenarnya. Jadi pakak tengok kau zahir. Sebab Nabi Musa ni, Bani Israel ni punya akalan, dia minta suruh Allah SWT menjelma. Nak tengok Tuhan dengan mata kepala. Enggak permintaan mereka itu tidak ditunaikan oleh Nabi Musa. Nak tunaikan mana? Mungkin Tuhan dah bukan dalam bentuk gitu. Ikelah. Berdabah lembu tu kau. Bakak sembah lah sama dia. Ini panjang cerita tuan-tuan sekalian. Kita baca dalam surah yang lain. Penceritaan dia. Dan dia cerita juga tentang Samiri sedikit sini. Samiri adalah seorang yang munafik pada zaman Nabi Musa. Iaitu apa pekerjaannya? Yang merupakan tanah. Tanah tu dia reka. Dia buat macam lembaga. Kemudian dilomorkan kepada patung anak lembu yang dibuat daripada bahan emas dan perak. Mahal. Kemudian patung anak lembu itu tiba-tiba telah menjadi hidup. Ni maknanya dia cerita sikit kepada kita, hidup tu benda lagu mana, mati tu benda lagu mana. Kemudian waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi di atas sifatnya daripada ayat yang ketiga, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi 3 ayat dah. Ingat ada lagi tu gambar-gambar ni. Apa ni saya khabar baru ni suruh ingat seayat je. Jadi malam ni kalau boleh ayat yang kedua dulu lah. Hari Sabtu ni sekali lagi ayat yang ketiga. Ingat dah ke dah? Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selagi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
farji'il basara hal tara min futur. Kita buh tu hak paling benak sekali dah tu. Hak paling benak sekali tu insya-Allah ingat. Kalau hak laju hak laju pada semalam tu. Wi masa setengah jam ingat. Pasal kita ni kita kira kita orang tua. Berumur. Nah. Mungkin getah-getah gang-gang pun tak pelekak dah. Nah, ambillah nasi-nasi dingin tepek. InsyaAllah lekat. Nah, dan insyaAllah bila kita habis, janji nak janji tak habis pembacaan kita, Tabarakallazi, jadi ingat belaka saya kita. Nak janji tau. Janji lah. Hamba pun nak janji juga. Jangan dia kata ustaz tak ingat atak tu. Nak janji juga. Dan insya-Allah lah. Jadi hal-hal lain kita semulalah banyak kalau kita nak cerita panjang sangat tu terus sekalian. Kita berhenti setakat inilah. Jadi pemaklumannya di atas pembinaan surah di kampus saya tu untuk boleh katakan siap dah lah 95% siap lah, cuma orang panggil tokok-tokok tambah sikit-sikit penambahan, buat kabinet sikit, buat benda ni sikit lagi gitu je lah. Dah nak siap sepenuh tu tak juga. Nak jadi serba salah. Nak kata tukang kata lambat lagi nak ngecak, nak apa, pada siap dah nak ngecak. Kita nak suruh pasang stamping kiri kanan apa semua, dah lagi. Mana ada juga. Dia kata bulan 4 baru boleh masuk. Jadi kita ni kalau boleh nak tengok nak siap lalu lah. Cuma kalau penggunaan wang duit pun peringkat penambahan je lah tuan-tuan sekalian. Asas alhamdulillah dah siap dah. Cuma kalau ada tuan-tuan rasa nak menderma ataupun menyumbang, saya berbesar hatilah terima daripada sumbangan tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.